Perusahaan Mikro Kecil dan Sederhana PMKS terus berkembang menerusi Belanjawan 2025. Perinciannya bersama Suaran Shah. Silakan Suaran. Baik Otto, Belanjawan 2025 bukti keprihatinan Kerajaan Perpaduan membangunkan Perusahaan Mikro Kecil dan Sederhana PMKS. Demikian disuarakan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Iwan Benedik kepada RTM di Kota Belud. Di mana dalam belanjawan ini sejumlah 40 bilion ringgit diperuntukkan untuk pelbagai inisiatif, termasuklah skim jaminan pembiayaan dan juga geran-geran dan pembiayaan yang dilaksanakan oleh pelbagai agensi dan juga kementerian. Jadi saya merakamkan penghargaan. Datuk Iwan yakin Belanjawan 2025 juga akan membawa impak positif kepada sosioekonomi rakyat serta pembangunan usahawan dan koperasi di seluruh negara. Katanya, KUSKOP komited melaksanakan inisiatif Belanjawan 2025 serta memastikan perkhidmatan kepada kumpulan sasar dilaksana dengan baik. Pinjaman bersaiz mikro tersedia sehingga 3.2 bilion ringgit. Ia disalur menerusi pelbagai agensi termasuk Tekun dan BSN bagi membantu penjajah kecil termasuk komuniti orang kurang upaya OKU, masyarakat Cina serta Bumi Putra. Sementara itu, Kementerian Pembangunan Perindustrian dan Keusahawanan Negeri komited membantu meningkatkan jualan usahawan PMKS. Usaha dilaksana menerusi kempen beli barangan buatan Sabah dan pembukaan kedai IKS di beberapa lokasi seluruh negeri. Ini adalah salah satu kaedah untuk kita mempromosikan produk-produk PMKS. Kita mahu galakkan kempen belilah barangan buatan Sabah yang kalau kita lihat sekarang ini sedang dipergiatkan. Kita berharap para pengguna, masyarakat aware dengan keberadaan IKS Smart ini, sentiasa support barangan buatan Sabah. Datuk Muhammad Suryadi yang juga ahli Parlimen Kalabakan memberitahu pemberita selepas merasmikan kedai IKS Kalabakan di Merotai. Kedai IKS Kalabakan merupakan yang ke-9 dibuka di negeri ini selepas Kota Kinabalu, Ranau, Beaufort, Tuaran, Kota Marudu, Pinampang, Lahadatu dan Tawau. Ia merupakan pusat sehenti untuk usahawan PMKS mempamer, meletak dan mempromosi produk keluaran mereka. Pembukaan IKS Smart di Kalabakan adalah satu platform kepada usahawan yang memang orang kampung. Ya, besar saya memang kampung Kalabakan di Filda Umas. Kami punya produk akan dihantar di sana dan diterima sebagai kami punya pengedar lah. Kami punya produk di situ. Terima kasih kepada Kerajaan Sabah. Peluang kepada usahawan yang ada di luar sana untuk memasarkan produk mereka di IKS Kalabakan ini. Kerajaan kita banyak membantu usahawan-usahawannya dari segi bantuan mesin dan juga bantuan pembungkusan. Alhamdulillah setakat ini, sebelum ini pendapatan saya mungkin dalam graf yang rendah, tetapi dengan adanya bantuan daripada kerajaan, daripada agensi, di mana apa yang saya lihat daripada graf saya, dia ada peningkatan. Setakat ini, 50 produk telah didaftarkan di kedai IKS Kalabakan, terdiri produk keluaran Tawau dan luar daerah. Kementerian Pendidikan Tinggi KPT akan memanfaatkan penambahan peruntukan yang diterima dalam Belanjawan 2025 untuk meningkatkan infrastruktur di universiti dan kolej. Bagi Sabah, keutamaan akan diberikan kepada usaha baik pulih bangunan usang. Kita sedia maklum bahawa dalam Kementerian Pendidikan Tinggi ini, terutama universiti-universiti kita, politeknik dan kolej komuniti banyak bangunan yang usang dan peralatan yang usang. Dan ini akan dapat menambah baik bangunan dan juga peralatan, dan juga kita mahu supaya peralatan-peralatan baru yang terutama yang melibatkan teknologi baru, AI dan yang sewaktu dengannya, supaya kita mahu supaya pelajar-pelajar kita juga tidak ketinggalan daripada sudut teknologi. Datuk Mustafa ditemui media dalam Konvensyen Angkatan Muda Keadilan AMK Zon Borneo di Kota Kinabalu.
Kementerian Pendidikan Tinggi diperuntukkan sebanyak 18 bilion ringgit meningkat berbanding 16.3 bilion ringgit dalam belanjawan tahun 2024. Lebih 1,000 ahli Angkatan Muda Keadilan hadir dalam konvensyen ini. Alhamdulillah, semua ketua-ketua pemuda ini hadir dan menunjukkan satu sikap yang baik, komitmen bersama untuk kita dapat terus perkukuhkan perpaduan dan juga untuk angkat satu pendekatan politik yang baru di peringkat pemuda. Terdapat lebih 40,000 ahli AMK di Sabah, manakala kira-kira 15,000 di Sarawak. Pembinaan rumah warga tua Kendiri terlupit dijangka siap penghujung tahun depan. Kemudahan bernilai 2.5 juta ringgit itu merupakan inisiatif kerajaan negeri demi menjaga kebajikan warga emas. Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Datuk James Ratib berkata rumah tersebut akan menyediakan penjagaan dan perlindungan percuma kepada warga emas yang tidak mempunyai tempat tinggal tetapi masih sihat dan mampu berdikari. Beliau berucap merasmikan majlis makan malam dan tarian amal rumah warga tua Sri Pritchard Kinarut. Selain itu, sebuah kompleks jagaan baharu iaitu Pusat Bersepadu Warga Tua dan OKU Inanam juga sedang dibangunkan. Pusat bersepadu dengan kos 25 juta ringgit itu kini 65% siap. Ia bakal menyediakan peluang pekerjaan dengan kemudahan yang selesa dan selamat. Datuk James berharap kedua-dua inisiatif itu akan membolehkan warga emas menikmati kehidupan lebih bermakna. Ia sekaligus membentuk hubungan dan interaktif positif agar mereka tidak kesunyian. Ulama Habib Ali Zainal Abidin Abu Bakar Al-Hamid dilantik sebagai Profesor Adjung Fakulti Pengajian Islam Universiti Malaysia Sabah UMS. Pelantikan itu dimaklumkan Exco Pendidikan dan Hal Ehwal Agama Islam Sabah, Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif. Habib Ali Zainal merupakan graduan Universiti Al-Azhar dan Darul Mustafa, Tarim Yaman dalam bidang Usuluddin dan sarjana dalam pengajian Al-Quran dan As-Sunnah. Dan kami bersyukur kerana beliau dapat menerima permohonan daripada UMS untuk beliau membimbing di universiti berkenaan dan mudah-mudahan besar manfaatnya untuk Universiti Malaysia Sabah Malah untuk Sabah keseluruhannya, insya-Allah. Terdahulu Datuk Arifin menyaksikan program Jaulah Dakwah di Dewan Terbuka Pekan Membakut. Sementara itu, Habib Zainal Abidin berkata pelantikan tersebut membolehkan umara dan ulama berganding bahu berkhidmat kepada masyarakat. Dan ini adalah satu hal yang amat penting untuk menjadi contoh kepada yang lain, bagaimana kita bersama-sama bersatu dan juga memberikan manfaat kepada semua masyarakat. Sementara itu, mengulas mengenai program Jaulah Dakwah, Datuk Arifin yang juga adun Membakut mengajak umat Islam untuk mengingati 6 perkara. Kira-kira 2,000 masyarakat sekitar Membakut hadir dalam program ini. Program Media Engagement TH Sabah 2024, Tabung Haji TH Negeri Sabah, inisiatif bagi menghargai peranan media dalam menyebar luas peranan dan program TH kepada masyarakat di negeri ini. Ia merupakan program kali kedua selepas pertandingan bowling persahabatan media tahun lalu. Bercakap kepada RTM, Pengarah Wilayah TH Sabah dan Sarawak, Datuk Nur Laila Said berkata, penganjuran program juga antara inisiatif TH Sabah memperkukuh lagi hubungan TH dengan pengamal media di negeri ini. Penganjuran ini akan berterusan kerana kami mahu kesinambungan ukhuwah antara pihak rakan-rakan media dan juga lembaga tabung haji. Kerana saya yakin tabung haji sendiri pun dan juga pihak media pun tak terpisahkan. Jadi kami saling mendukung antara satu sama lain, alhamdulillah, dan kami mengharapkan lebih banyak lagi dukungan daripada rakan-rakan media yang lain di masa akan datang. Selain pengamal media, program ini turut disertai rakan strategik TH Sabah yang lain, antaranya Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim Sabah, JAKIM Negeri Sabah, Jabatan Hal Ehwal Agama Negeri Sabah JAHINS dan Institut Pengajian Islam dan Dakwah Sabah IBDAS. Baik saudara, setakat ini perkongsian dari negeri di bawah Bayu. Kembali bersama Otto untuk lebih banyak perkembangan semasa. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Silakan Otto.
Baik, terima kasih suara langsung dari Sabah.